Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini, hari Isnin ya, merupakan di antara hari yang Allah mengurniakan keberkatan. Hari Isnin adalah hari Allah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Isnin adalah hari diangkatnya hari Isnin pula. Hari ini apa? Hari Isnin. Hari Isnin. Betul, hari Isnin. Hari ditunjukkan amal kita kepada Allah setiap Isnin dan Khamis. Ya, jadi hari Isnin juga merupakan hari kita akan, hari ini adalah hari terakhir kita buat tadabbur surah Al-Fatihah. Hari ini adalah hari kita membuat sesi ulang kaji, membincangkan tentang 7 ayat bagi suratul Al-Fatihah. So apa yang dapat kita pelajari daripada suratul Fatihah? Okey, suratul Fatihah ini ada tujuan surah. Okey, pertama tentang nama dia. Okey, nama bagi Al-Fatihah, Al-Fatihah bermaksud the opening, maksudnya pembukaan. Okey, pembuka tu maksudnya apa? Adalah pembuka dari sudut apabila kita buka Quran, mula-mula yang kita jumpa adalah suratul Fatihah. Dari sudut tulisan dalam Al-Quran, kita akan jumpa suratul Fatihah. Begitu juga apabila kita nak membaca Al-Quran. Kalau kita nak khatamkan Quran, kita mula daripada suratul Fatihah. Dia jadi pembuka kepada sesi untuk kita mengkhatamkan Quran. Menjadi pembuka pada tulisan. Apabila buka Quran, jumpa surah yang pertama. Bahkan kata para ulama, pembuka Al-Fatihah itu bermaksud pembuka kepada nak mengenali Allah. Kalau kita nak masuk kepada surah yang berikutnya, contohnya kita nak masuk surah Al-Baqarah, kita nak masuk surah Al-Imran, kan? Maka surah Al-Fatihah ini dia merupakan kepada pintu gerbang utama. Jadi pembuka nak masuk kepada Al-Baqarah, kepada surah-surah yang lain, mesti kita akan melalui suratul Al-Fatihah. Itulah di sebalik pengertian kepada Al-Fatihah, itu pembuka. Bahkan kepada kita nak kenal Allah, maka kita boleh membukanya adalah dengan mempelajari suratul Fatihah. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah merupakan surah yang tiada mana-mana ayat yang disebutkan di dalam ayat tersebutlah. Tetapi ia diambil daripada hadis Nabi SAW. Jadi sangat tepat kalau kita nak kenal Allah, kan? Kalau kita nak mengenali Allah dengan lebih lanjut, maka bukalah ia dengan suratul Fatihah. Belajar melalui suratul Fatihah. Sebab itu kita telah sebut sebelum ini, tujuan surah Al-Fatihah adalah untuk kita mengenal Allah. Jadi nak kenal Allah, boleh kita kenal Allah melalui suratul Fatihah. Jadi bagaimana boleh dikatakan kenal Allah? Maka kita kena kenal nama-namanya. Allah Ta'ala ni mempunyai nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Dalam Al-Fatihah ada beberapa nama Allah, iaitu Allah tu sendiri, Allah. Okey, ada pada ayat Bismillah ada, Bismillah Allah tu, ataupun pada Alhamdulillah itu juga Allah. Okey, nama yang kedua iaitu Ar-Rahman, dan nama yang ketiga iaitu seperti Ar-Rahim, dan juga nama satu lagi adalah Rabbu, pada Rabbul Alamin. Dalam Al-Fatihah itu, kalau nama yang 4 ni, yang kita nampak jelas 4 lah, Allah, Rabbu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 daripada 4 ni, 3 nama ni merupakan nama yang induk bagi semua segala nama. Kalau kita belajar Allah ada 99 nama, maka yang selebih tu dia akan pergi kepada 3 nama ni. Dia akan pergi kepada Allah, dia akan pergi kepada Ar-Rahman, dia akan pergi kepada nama Rabbu. Kenapa kita tak masuk ke Ar-Rahim? Ar-Rahim tu dia adalah nama
yang berkait dengan nama Ar-Rahman. Jadi moga-moga kita dah dapat mengenali Allah, ya, dapat mengenali Allah melalui 3 nama ini. Okay. Kemudian tujuan bagi suratul Fatihah kita sebut pada siri yang lalu, bukan sekadar kenal Allah. Maka selepas kita kenal Allah, kita kena tahu apa yang kita kena buat kepada Allah. Kita kena buat apa pada Allah. Maka suratul Fatihah menerangkan apa tujuan setelah kita kenal Allah. Iaitu tujuan itu kita telah sebut adalah pada ayat yang kelima, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah tujuan Allah menciptakan alam ni. Iaitu kepada tujuannya apa? Tugas kita adalah beribadat kepada Allah, sembah Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Okey, dah selesai tentang nama bagi Al-Fatihah, dah selesai tentang tujuan bagi suratul Al-Fatihah. Okey, sekarang kita nak sebutkan sesi pengulangan adalah pada intisari utama bagi suratul Fatihah. Kalau sebut intisari ni jelas kan, boleh faham Okey. Surah Al-Fatihah ia menceritakan tentang 3 perkara utama. Walaupun 7 ayat, tapi 3 perkara utama. Yang pertama membincangkan tentang bab akidah, bab kepercayaan kita, pegangan hidup kita, iaitu iman kita. Okey, itu adalah pada ayat nombor 1 dan ayat nombor 5. Okey. Intisari utama surah Al-Fatihah yang kedua adalah Allah menyebutkan tentang perkara syariah ataupun perkara ibadah, iaitu ayat nombor 5. Okey, ini adalah sesi pengulangan ya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang ikut kita di TikTok. Hari ini adalah hari terakhir kami membuat siri mengulang kaji suratul Al-Fatihah. Okey. Kedua tentang ibadah tadi ataupun syariah, iaitu pada ayat 65, dan ayat yang berikutnya atau perkara ketiga, Al-Fatihah menyebut tentang manhaj. Manhaj ni maksudnya adalah panduan hidup. Okey, kita dah kenal Allah. Kita dah tahu kita kena buat apa pada Allah. Betul tak? Tetapi macam mana kita nak buat? Maksudnya kita dah tahu nak kena buat apa, iaitu kita kena beribadat kepada Allah, menyembah Tuhan. Betul. Tapi kita mesti kena tahu cara dia. Macam mana saya nak beribadah kepada Allah? Macam mana saya nak buktikan pada ayat iyyaka na'budu tu? Apa cara dia? Apa contoh dia? Maka surah Al-Fatihah menerangkan kamu kena ikut siapa, apa panduan kamu, caranya bagaimana, ada pada ayat 6 dan 7. 6 dan 7 tu iaitu cara dia macam mana. Cara dia itulah yang kena ikut manusia yang pernah dapat nikmat an'am ta'alaihim. Jadi 3. Okey, yang pertama surah Al-Fatihah itu membawa kita kepada membawa kita kepada perkara akidah, iaitu perkara iman. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah tu dia ada cerita pasal Allah, pasal tauhid, dia ada cerita tentang kiamat. Dia tak pasal kiamat ada pada ayat Malik Yawmiddin. Lepas tu dalam surah Al-Fatihah ada tak cerita pasal Rasul? Ada, iaitu pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berkaitan dengan Rasul, sebab Rasul telah berada pada jalan yang lurus. Sedangkan kita belajar beriman pada Allah ada 6. Betul tak? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan 6 yang lain lah. So cerita tentang rukun iman. Okey, telah kat situ. Okey, kita dah sebut 3 intisari besar bagi suratul Al-Fatihah. Kalau tengok dekat dalam nota tu, saya telah letakkan catat alih, mula-mula iman, lepas tu jatuh kepada ibadah. Okey, apa perkaitan antara ibadah dengan bab iman, bab akidah?
Okey, tengok dekat catatan tu. Aqidah, ibadah. Sebab kita sebut tadi intisari utama dalam surah Al-Fatihah menyebut tentang beribadat kepada Allah. Apa kaitan iman dengan ibadah? Maka ibadah tu adalah pembuktian kepada kita beriman kepada Allah, pembuktian kepada kita mengesahkan Allah, pembuktian kepada kita mengakui Allah itu adalah Malik Yaumiddin. Pembuktian kepada kita mengakui tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian intisari yang ketiga tadi tentang manhaj kan. Manhaj ni bahasa Arabnya, bahasa Melayunya adalah panduan hidup, iaitu cara dan tujuan hidup kita. Contoh dia, so manhaj dia. Sebab kita tak boleh buat ibadat suka-suka. Macam mana kita nak tahu cara semayang, macam mana kita tahu cara kita nak puasa, macam mana tahu cara kita nak cara nak minta tolong kepada Allah, macam mana tahu cara kita untuk buat ibadat, melainkan kena ada contoh, mesti kena ada gurunya. Maka gurunya itulah yang kita sebut di bawah tajuk manhaj hidup yang ada pada ayat 6 dan ayat nombor 7. Okey, dalam masa yang sama kita diberitahu oleh Allah jangan ikut dua cara manusia tu. Siapa dia? Yang dimurkai. Yang pertama manusia yang Allah murkai, iaitu orang Yahudi. Merujuk kepada orang Yahudi. Mereka ni adalah kumpulan manusia yang dia tahu perkara itu benar. Mereka ada kitab, mereka tahu Nabi Muhammad ini Rasul, tetapi mereka tolak, mereka tak nak pakai. Jadi ia bukan contoh yang kita kena ikut. Dan satu lagi adalah golongan sesat, iaitu orang Nasrani. Orang Nasrani orang yang dia mengikut nenek moyang mereka yang terdahulu, berpegang, percaya kepada kita fahamlah tentang Nabi Allah Isa tu. So mereka tak nak berubah sampailah ke hari ni. So dekat jalan yang orang Nasrani ni adalah orang yang mengikut secara membuta tuli. So kita pun tak nak macam tu. Manhaj hidup kita adalah kita belajar, kita tahu itu benar, kita kena ikut, kita kena buat. Berbeza dengan satu lagi, tahu tapi tak nak ikut, ataupun buat tapi secara membuta tuli. Okey, itulah ringkasan kepada intisari 3 bagi suratul Al-Fatihah. Okey, tetapi nak buat ibadat memerlukan kepada okey, dah selesai tadi. Tetapi nak buat ibadah ni memerlukan kepada hidayah lah. Tu kita dah ulang pasal hidayah. Okey, tengok dalam nota tu saya ada sebutkan tentang akidah, rukun iman ya. Jumpa. Okey, 3. Okey, topik ketuhanan tu. Okey. Kalau cerita topik ketuhanan al-ilahiyat, mesti kita kena bincang nama Allah dan sifat Allah. So kita dah sebut 3 nama tadi, Allah, Ar-Rabbu dengan Ar-Rahman. Okey. Kita tinggalkan ni pasal kita dah belajar dah. Okey, hari kiamat pun kita dah belajar. Okey. Topik kerasulan tu. Topik kerasulan dalam Al-Fatihah. Maksudnya kalau orang tanya macam mana boleh kata dalam Al-Fatihah ada topik pasal Rasul? Jawapan dia adalah Rasul itu dia membawa hidayah. Hidayah itulah yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Okey, hidayah yang Rasul bawa itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Sebab itu Allah mengatakan Rasul berada di atas jalan yang lurus. Itu pasal Rasul lah. Sebab kita tak boleh terus pergi kepada Allah, mesti melalui Rasul. Sebab itu kita kata ihdina, hidayahkanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey. Kemudian kita lihat pembahagian segmen bagi surah Al-Fatihah. Ini hari ini adalah hari akhir. Kita dah tamat dah surah Al-Fatihah sebenarnya.
Tetapi hari ini kita nak buat sesi ulang kaji sebelum kita berpindah kepada tajuk yang lain. Okey. Dalam surah Al-Fatihah, cuba tengok slide yang tajuk segmen-segmen surah Al-Fatihah tu. Okey, 7 ayat surah Al-Fatihah boleh dibahagikan kepada 2. Ada pujian kepada Allah, ada permohonan kepada Allah. Permohonan ni doa lah. Jadi kalau kita bahagikan 2, ayat 1 sampai 5 kita puji Allah. Ayat 5 sampai 7 kita berdoa pada Allah. Jadi cantiknya surah Al-Fatihah menyebut tentang adab-adab berdoa. Sebab nak berdoa, nak minta sesuatu mesti puji Allah dulu, baru kepada meminta hajat. Okey, itu secara melihat dari sudut pembahagian 2 segmen bagi suratul Al-Fatihah. Okey, mari kita lihat pula dari sudut pembuka dan penutup. Kalau yang tadi tu kita pecahkan 2 lah. Kita pecahkan 7 ayat kepada 2 bahagian. Sekarang kita nak lihat pembuka Al-Fatihah dengan penutup suratul Fatihah. Okey, sesi ulang kaji kita. Okey, kita ambillah ayat yang pertama dan ayat yang kita ambil ayat pertama dan ayat yang kedua suratul Fatihah. Kita ambil daripada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Pembukaan surah Al-Fatihah, Allah menyebutkan bahawa Allah ini yang mentadbir sekalian alam. Itu yang kita kupas dekat Rabbul Alamin. Okey. Jelas kat situ, Allah pentadbir sekalian alam. Okey. Macam mana Allah mentadbir sekalian alam? Kita dah ulanglah. Dengan sifat Rahmannya, dengan Rahimnya, lepas tu dan sebagainya. Okey. Kalau tidak, kalau saya nak ulas balik, dia akan jadi macam kita kata dah buat ayat balik lah. Okey. Pergi dekat penutup ayat 7. Ayat 7 pula, penutup surah Al-Fatihah, Allah ada menjelaskan macam mana cara Allah mentadbir sekalian alam tu. Okey, sekalian alam, ayat pertama, ayat Rabbul Alamin tu maksudnya termasuk manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Allah disebut pada ayat yang ke-7. Ayat ke-7 kan Allah sebut jenis-jenis manusia. Ada yang dapat nikmat, an'amta alaihim. Ada manusia yang Allah al-maghdub bi alaihim, yang Allah murka. Ada manusia yang al-dhani, dia sesat. Ketiga-tiga jenis manusia ni, itulah mereka inilah yang di bawah al-alamin tu. Sebab kita telah keluar al-alamin maksudnya sekalian alam. Selain daripada Allah, dia panggil sekalian alam. Jadi ayat pertama kata segala puji bagi Allah yang telah mentadbir sekalian alam, termasuklah manusia. Okey, tapi manusia itu semasa Allah takbir sekalian alam tu, itu yang Allah turunkan hidayah tu. Okey, jelas. Okey. Tetapi pada penutup surah Al-Fatihah, Allah ada menyebut manusia yang telah diberikan hidayah tu, apa jadi kepada mereka. Itu yang terbahagi kepada 3 itulah, iaitu ada yang dapat nikmat hidayah tu, ada yang tolak nikmat hidayah tu, Allah murka mereka, dan ada yang tak nak ikut hidayah tapi ikut orang lain secara membuta tuli. Okey. Peh ke dok peh ni jelas tak? Peh. Okey. Secara ringkas dia, manusia yang 3 tadi tu, walaupun ada 3 lah, an'amta alaihim, al-maghdub dengan waladhdallin. Tetapi 3 ni kita boleh rumuskan dia sebenarnya pecah kepada 2. 2 tu pecah macam mana? Yang pertama, ada yang dapat hidayah taufiq dan ada yang tak dapat hidayah taufiq. Betul tak? Kita dah selalu ulang apa maksud hidayah taufiq. Boleh ingat lagi tak hidayah taufiq? Hidayah bukan dengan taufiq. Hidayah taufik je lah ya. Hidayah taufik tu maksudnya bukan sekadar Allah Ta'ala tunjukkan, tapi Allah bimbing. Allah memberikan mereka istiqamah. Okay, yang ni telah pun kita terangkan. Saya tak dapat nak ulang kembali, kita tak habis kita. Tak tutup-tutup kita suratul Al-Fatihah. Okey.
Jelas ya? So kalau keluar soalan dalam periksa nanti, sebutkan 2 jenis manusia dalam surah Al-Fatihah. So mesti kita jawab ada 2 jenis. Pertama, yang dapat hidayah. Yang kedua, yang tak dapat hidayah. Okey, yang tak dapat hidayah tu siapa? Sebutkan dua jenis manusia yang tak dapat hidayah. Yang Allah murkai, lepas tu orang yang sesat. Okey. Yang dapat hidayah tu maksudnya Allah memberi dia petunjuk. Lepas tu Allah bawa dia terima petunjuk tu, dia ikutlah petunjuk tu, dia tirulah petunjuk tu, maka mereka ini apabila menerima hidayah sudah pasti mereka telah dapat nikmat yang paling utama. Sebab tu nikmat yang paling besar kena minta kepada Allah adalah kena minta hidayah. Bukan sekadar hidayah yang biasa-biasa. Kita dah ulang sebelum ni. Sebab tu kita ulang dalam suratul Fatihah. Sebab itu tak ada orang yang dia tak ada perkara nak minta pada Tuhan. Kalau dia ada segala sempi-sempi lah, semua dia ada dah. Nak minta apa lagi pada Tuhan? Tak, dia tetap kena minta kepada Allah hidayah petunjuk. Okey, jadi sesiapa yang dapat hidayah petunjuk dia merupakan nikmat yang paling utama. Sebab tu diulang-ulang tentang minta hidayah. So kita doakan rakan-rakan kita pun Allah bagi dia hidayah taufik kurniakanlah. Sebab kalau Allah tak bagi hidayah taufik, dia habis. Dengan hidayah itulah akan buka jalan hidup dia. Okey. Kemudian siapa dapat hidayah taufik, maka sudah pasti dia berada di atas jalan yang lurus lah. Okey, hidayah atas jalan yang lurus. Okey. Selesai. Okey, jenis hidayah telah kita pelajari sebelum ini ya. Ada hidayah yang umum, ada hidayah yang khusus. Hidayah dalam ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, hidayah umum ke hidayah khusus? Hidayah khusus ke hidayah umum? Hidayah khusus. Siapa yang dapat hidayah khusus? Hidayah khusus tu maksudnya macam ni. Dia dapat diberikan 7 ajar membezakan baik dan buruk. Kemudian Allah bagi bimbingan kepada dia untuk pilih yang baik, tinggal yang jahat tu. Lepas tu Allah beri dia boleh istiqamah, buat yang baik, tinggal yang buruk. Itulah hidayah khusus yang ada dalam suratul Fatihah. So apabila baca, ingat hidayah khusus tu, supaya apabila kita berdoa, waktu kita kata amin, moga-moga Allah beri hidayah tu. But kalau kita tak faham, kita ingat hidayah sekadar tunjukkan kami jalan dulu. Kami nak tahu jalan tu jalan mana? Jalan yang engkau redha. Bukan jalan tu sajalah, tapi kita tahu bawalah kami ikut jalan tu, lepas tu istiqamahlah kami ikut jalan tu sampai kami mati. Itulah hidayah khusus. Okey, selesai dah. Okey, jalan yang lurus itu kita telah sebut sebelum ini, jalan yang hanya satu, tak ada jalan 2, jalan 3, jalan 4, tak ada. Sebab itu Allah gunakan sirat. Bahasa Arab, kalau kita nak cari vocab bagi jalan jadi 2. Boleh guna sirat, boleh guna sabil. Orang kata itu yang saya sebut sabilillah. Sabil sin ba ya lam sabil, ataupun guna sirat. Tetapi dalam Quran Allah tak pernah guna sirat berbentuk plural. Dia merujuk kepada mufrad satu. Tapi kalau sabil boleh ditukar menjadi subul, jalan-jalan. Okey, sebab itu jalan yang lurus dia hanya satu je. Tak ada jalan 2, 3. Okey, tapi jalan sesat tu banyak. Sebab itu kita minta hidayah jalan yang lurus tu. Okey, jalan yang satu tu jalan siapa? Jalan yang Rasul lah. Jalan orang yang pernah dapat nikmat dah. Jalan tu dah ada ke belum? Dah pernah ada orang lalu dah. Okey. Kemudian
Tengok dekat nota tu. Okey, kita dah sebut 4 jenis orang dapat nikmat tu. Saya tak perlu ulang. Okey. Kalau orang yang dia tak dapat hidayah taufik, maka sudah pasti dia akan hidup dalam kemurkaan Allah dan pasti dia hidup dalam kesesatan lah. Telah kita ulas lah. Okey. Kita nak lihat pula okey, ni tak apa. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada kesimpulan bagi surah Al-Fatihah, iaitu kita nak tengok perkaitan. Jumpa tak tajuk perkaitan di antara ayat? Okey. Ada juga yang tanya soalan kita dekat TikTok, nanti kita jawab nanti kita raikan sahabat-sahabat yang ikut di TikTok, insya-Allah nanti saya akan jawab soalan tuan perempuan. Okey. Perkaitan di antara ayat, cuba tengok dekat nota tu, slide nombor 51. Okey. Apa dah? Saya pun tak apa nampak saya baca. Okey. Tengok yang nombor tengok yang nombor 51 tu. Jumpa tak? Okey. Nampak tak macam tangga tu? Okey, mula-mula buat apa? Kenal Allah. Melalui nama-namanya. Kalau dah kenal Allah, kita wajib beribadat kepadanya. Lepas tu ketiga tu buat apa? Cara beribadat kepadanya. Okey, tangga dia. Okey. Macam mana kewajipan beribadat kepadanya? Nombor 2 tu, bawah tu ada pecahan. Beribadah kepada Allah tu melalui 2 cara. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Boleh sebutkan tak contoh ibadah yang Allah tuntut sangat-sangat kita buat dalam Al-Fatihah? Apa contoh ibadah tu? Jawapan dalam satu Fatihah. Apa dia? Ayat yang pasal tujuan kita Allah ciptakan tu dalam Fatihah. Jawapan ayat nombor 5. Apa dia ibadah dia tu? Minta pertolongan kepada Allah. Maksud dia minta pertolongan tu maksudnya kita mengakui Allah lah yang boleh tolong kita, bagi kebaikan, jauhkan keburukan. Itulah di antara bentuk ibadah. Tetapi dekat maklumat ni kita belajar, ibadah tu juga melibatkan hubungan dengan manusia. Dekat mana ayat dalam surah Fatihah yang kata ibadah tu juga melibatkan hubungan dengan manusia? Kat mana? Okey, tak apa. Dekat surah Fatihah kan Allah banyak menggunakan kami, membahasakan kami. Hanya kepada engkau kami beribadat. Hanya tunjukkanlah kami. Kami. Kami tu merujuk kepada manusia. Rahman. Daripada penggunaan ganti nama kami sudah pun memberikan mesej kepada kita, iaitu hubungan dengan manusia. Ganti nama bagi Nahnu lah, tapi digunakan Nun lah. Okey, dapat? So sesiapa yang hidup sendiri-sendiri ataupun dia punya tagline dia ada ku kisah, okey, ataupun dia tak nak ambil peduli tentang manusia yang ada sekeliling dia, dia telah melanggar prinsip yang ada dalam suratul Fatihah. Tak boleh. Kita kena dekat kami. Jelas? Okey. Kemudian mari kita bincang yang macam mana cara beribadat tu. Cara beribadah dalam surah Fatihah ikut petunjuk wahyu. Siapa yang dapat wahyu? Rasul. Rasul tu pada ayat nombor berapa? Yang dapat nikmat. Okey, nikmat apa? Nikmat hidayah. Okey, dapat. Okey. Cara beribadah ada yang ikut wahyu, ada yang tak ikut wahyu. Yang ikut wahyu tu orang dapat nikmat lah. Yang ikut wahyu tu al-maghdub dengan waladhdallin. Okey, kita lanjutkan lagi.
Okey, cuba tengok dekat nota slide nombor 54 pe-60 tu. Okey dah, dapat? Okey ya. Ayat 1 kita dapat belajar tentang pemberian nikmat Allah yang pelbagai. Itu kita jumpa dekat puji-pujian tu lah, alhamdulillahirabbil alamin tu. Okey, kita faham Allah bagi kita nikmat yang pelbagai lah. So ayat 2 dah dapat nikmat pelbagai tu, pujilah dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okey, maksudnya dalam Al-Fatihah ada menyebut tentang nikmat yang pelbagai dan adanya nikmat itu perlu dipuji. Itu dekat pujian. Okey, ayat 1 pemberian nikmat yang pelbagai dekat Ar-Rahmanur Rahim lah. Kita dah kupas panjang Ar-Rahmanur Rahim ni apa. Okey, jadi ayat yang kedua kata itulah cara Allah menggunakan nikmat yang pelbagai itu. Maknanya Tuhan ni sangat pemurah. Tuhan mentadbir. Sepatutnya manusia ni kena ikut macam cara Allah mentadbir. Bukan potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Faham tak? Semua nak tarik. Betul tak? Berkira dengan rakyat dia. Betul tak? Kalau ikut Suratul Fatihah, kalau ikut nama Allah Rahman tu, dia kena banyak menunjukkan rahmatnya kepada manusia. Okey, tak apa. Okey, kita lanjutkan sikit lagi. Cuba tengok yang gambar Cata Alif yang pujian bagi Allah tu. Kenapa puji Allah? Kerana Allah bagi nikmat yang pelbagai pada ayat pertama. Kenapa puji Allah? Kerana Allah tu yang pentadbir sekalian alam. Kalau Allah mentadbirkan alam ni, aman kita, selamat kita, cukup. Tapi sebab manusia yang mentadbir, tak ikut apa yang Allah kehendaki, itu yang jadi cacar merbah. Akan berlaku ketidakadilan, akan berlaku kepada kezaliman. Sepatutnya apabila dia rujuk Quran, dia kena bawa saya nak mentadbir manusia ini macam mana Allah takbir dengan penuh kerahmatannya. Okey, dah. Kemudian kita tengok ayat nombor 2 dan nombor 3. Ni kita nak buat perkaitan dah ayat dengan ayat. Okey, kalau ayat 2 Allah kata dia Rabbul Alamin, maka ayat 3 Tuhan terangkan takbir itu macam mana? Penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Nampak? Okey. Ayat 1 dengan 2 kita dah buat link dia. Sekarang kita buat 2 dengan 3, berkaitan dia dah cerita. Sekarang kita nak sambung ayat 2, 3 dengan 4 pula. Ayat 2 dan 3 kita belajar Allah mentadbir sekalian alam dengan penuh kasih sayang. Maka ayat 4 Allah ingatkan, walaupun Allah takbir kamu dengan penuh kasih sayang, maka janganlah buat sewenang-wenangnya. Maka kenalah memilih buat amal yang baik, kerana Malik Yawmiddin akan menghadapi dengan hari kiamat. Okey, habis ayat 2, 3 dan 4. Sekarang kita nak buat hubung kait pula ayat 4 dengan ayat 5. Okey, ayat 4 kita tahu Allah akan hisap segala apa yang kita buat semasa hidup ni. Walaupun Allah tu dia pemurah, walaupun Allah tu maha berrahmat, maka Allah akan ambil kira apa yang kita buat. Okey, jadi ayat 5 dia punya perkaitan dia adalah tanggungjawab manusia kepada Allah semasa di dunia. Kita dah tahu, okay, nanti kita akan hisap oleh Allah. Adanya hari kiamat. Allah lah penguasa dia. Allah lah pemilik hari kiamat. Jadi kalau dah tahu Allah tu pemilik hari kiamat, tak ada siapa yang boleh maksudnya Allah lah pemilik hari kiamat tu aja, tak boleh dijual beli, tak boleh nak bantu siapa-siapa kan. Maka kita kena tunailah tanggungjawab dekat ayat nombor 5 tu. Sebab di antara Allah hisap adalah tanggungjawab ayat nombor 5. Betul ke selama ni engkau berpegang hanya kepada aku untuk minta pertolongan? Kamu ada meyakini tak mana-mana makhluk lain yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat? Kita kena bersihkan. Bagi kita, Allah je yang boleh tempat kita meminta pertolongan. Nak minta hidayah, nak minta rezeki, apa saja hanya pada Allah. Okey, sekarang kita buat hubung kait pula ayat 5 dengan ayat 6. Kalau ayat nombor 5, kita dah tahu kita kena beriman dari sudut mengesahkan Allah. Lepas tu kita kena buat amal soleh.
bentuk ibadat tadi ayat 6. Cara untuk beriman dan buat amal soleh itulah. Dah tahu nombor 5 kena buat apa. Tapi nombor 6 bagi tahu nak buat macam mana. Okey. Ayat 6 dan ayat 7 pula. Okey, nak buat macam mana? Ikutlah panduan jalan yang lurus. Macam mana nak cari jalan tu? Ayat nombor 7 bagi tahu. Ayat nombor 7 bagi tahu tanda dan ciri jalan yang lurus tu. Sebab kita dah tahu, ya, saya nak beribadat kepada Allah, saya perlukan satu panduan. Saya perlu ikut jalan ni. Tapi jalan tu mana? Saya nak guna sekarang. Saya nak ikut jalan tu. Maka ayat nombor 7 beritahu pada kita, oh, jalan tu ni tanda dia. Itu ciri dia. Itu yang ada pada an'amta alaihim tu. Okey, lepas tu tamatlah kita suratul Fatihah secara umum. Okey, ada apa soalan? Okey, kita ada yang bertanya dekat dalam TikTok ni. Sekejap ya. Okey, ada yang tanya dekat kita ni, soalan dia adalah, sekejap tuan-puan ya, saya jawab soalan tuan-puan sekejap. Okey, ada yang tanya, kalau solat sendiri pun kena sebut amin ke selepas baca Fatihah? Jawapannya iya. Digalakkan menyebut amin, sebab amin tu bermaksud kita minta kepada Allah supaya mengaminkan doa kita, mengkabulkan. Amin tu maksudnya istajibillah, kabulkan doa kita. Sebab Al-Fatihah jadi doa. Okey, kemudian sebelum amin baca doa untuk orang tua. Untuk orang tua. Okey, ada yang tanya, Puan Aida Kasim tanya, maaf Ustaz, di mana saya nak dapatkan nota Al-Fatihah tersebut? Nota Al-Fatihah sebenarnya nota tu kita tak dapat siapkan dengan lengkap lah. InsyaAllah nanti kita boleh bagi kemudian. Okey, yang hadir hari ni, ramai yang hadir ni, Masya Allah. Ada apa soalan tak? ada soalan pertanyaan tak? Ya Kak. Satu soalan Ustaz, maksudnya setiap kali kalau 2 rakaat, 4 rakaat baca Al-Fatihah tu mesti kita boleh dengar, betul? Harus didengar. Okey. Daripada kita sendiri. Okey. Al-Fatihah dia mesti dibaca. Dia tak boleh dalam hati. Baca tu maksudnya menggerak-gerakkan lidah. So lidah kita gerak lah. Sebab tu namanya membaca. Dia bukan macam lidah tak gerak apa-apa. Tak boleh. Dia kena baca. Kalau kita dengar ataupun kita tahu lidah kita sedang menggerakkan macam tu. Dia baca. Okey. Ya, soalan kedua. Suruh Ustaz baca yang macam yang fadilat. Pasal khusyuk solat. Ustaz, baca yang fadilat. Itu dulu boleh tak? Ni Ustaz, yang Ustaz fadilat. baca yang kecil tu, dia tunjuk. Yang kecil. Sebelum waktu solat. Sekejap Yang bawah kiri. Waktu solat kiri. Ibadat dan fadilat. Ayat fadilat. Baca fadilat Ustaz. Okey, ni surat khabar apa ni? Semalam. Ini surat khabar berita harian ibadat dan fadilat. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perkara pertama diangkat daripada umat ni ialah khusyuk di dalam salat, sehingga kamu tidak akan mendapati seorang pun yang khusyuk di kalangan mereka. Okey, soalannya adalah Macam mana kita nak khusyuk solat? okey, macam mana nak khusyuk solat? Khusyuk ni dia terbahagi kepada 2. Khusyuk pada anggota badan, khusyuk pada bacaan. Maknanya fokus lah. Maksudnya anggota badan kita ni tak adalah nak gerak-gerak lah. Maksudnya tak ada keperluan nak bergerak. Macam kita solat, kita tak gerak. Tak ada nak pusing-pusing tangan ke, nak itu khusyuk pertama. Tapi khusyuk yang kedua yang paling penting adalah khusyuk pada hati. Hati tu. Macam mana nak hati tu khusyuk, fokus? Maka jalan dia adalah memahami apa yang sedang dia dengar. Kalau dia ikut imam, dia memahami apa yang dibaca.
Sebab kalau dia tak faham apa dia baca, so ketika dia baca ayat tu dia nak fikir apa? Nak masalah macam-macam. Maka mulalah kita akan fikir tentang apa lagi kerja yang tak siap, dekat mana barang tu hilang, apa lagi nak buat. Iaitu sebab kalau kita membaca, kita tak faham apa kita baca, so kita tak dapat nak fokus. Melainkan kalau kita cuba ingat ayat tu huruf dia macam mana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alif Lam Ham, itu boleh membantulah. Tapi kalau dia faham, apabila dia baca, dia boleh tahu Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim. Tu dia boleh membantu kepada khusyuk. Khusyuk ni ia menjadi buah kepada salat, dia roh kepada salat. Tapi dia tak wajib, dia bukan rukun. Kalau rukun, habis semua orang sembahyangnya, enggak sah pak. Kan? Tapi khusyuk ni dituntut dari sudut cuba buat. Macam kita menyanyi, kenapa orang boleh jadi sedih menyanyi? Sebab dia faham seni kata dia faham lirik dia. Kenapa untuk baca Al-Quran kita tak cuba nak faham dia? Kan, kalau orang kata bahasa Melayu boleh tak? Okay, kalau orang kata, kalau menyanyi, orang nyanyi lagu Hindustan, kenapa dia boleh sedih? Sebab dia faham Bahasa. Apa yang dia nyanyi tu. Kenapa dia boleh belajar bahasa terjemahan Hindustan? Kenapa dia tak usaha untuk dia faham Quran? Dia nyanyi lagu Korea lah contohnya. Kan? Kenapa dia cuba nak faham? Kenapa dia cuba cari subtitle? Sebab dia cuba nak faham supaya tapi kenapa untuk ayat Quran kita tak cuba macam tu? InsyaAllah usaha yang kita buat sedikit ni moga-moga menunaikan kewajipan kita memahami Al-Quranul Karim. Okey, itu soalan khusyuk. Okey, lagi soalan apa? Berkait dengan khusyuk tu Ustaz. Okey. Jadi kalau macam ialah kita dah faham kita solat, kita ni memang kena meminta pertolongan pada Allah kan. Okey. Surah Fatihah tu saja dah kita faham isi-isi yang ada di situ, kita alhamdulillah kita minta pertolongan pada dia semua kan. Dan bila kita solat tu, kita sebenarnya kita dah memang rasa kalau khusyuk tu ada tak, kalau macam maksudnya betul tak, kalau kita solat tu memang kita tahu kita memang nak berkomunikasi dengan dia. Betul. Sebab ada keluh kesah kita ke kan. Ya. Kita ialah sebab kita tak sakut kan. Ya. Sebab itu dari sudut falsafah solat, maksudnya apabila kita macam ni tapi itu bukan tak khusyuk ke? Sebab bila kita keluh kesah tu kadang-kadang kita tak perlu yalah, maksudnya kita tak perlu fikir selain daripada solat. Dan kita tak perlu fikirlah masalah kita apa. Cuma kita memahami pada Allah tu Rahman, kasih Tuhan ini, tu tak apalah. Tak apalah tu. Yalah kadang-kadang sampai bila kita keluh kesah tu mungkin ada yang menangis, kadang selalu tu kan bila tengah solat tu macam bila mohon pada dia itulah macam jika ada kaitan dengan nama Allah, kadang boleh, tak ada masalah. Boleh, masih lagi ingat tu Tuhan tu. Dan sememangnya memanglah sembahyang ni adalah cara kita nak berhubung dengan Allah. 5 kali kita diberi ruang untuk berhubung dengan Tuhan. Wajib kita berhubung dengan dia. Jadi kita nak cakap apa apabila kita berhubung dengan Allah? Kan? Maka caranya adalah dengan kita bacalah 7 ayat surah Al-Fatihah tu. Allah mengajar kita apa nak cakap kepada dia. Kita pun ulang balik apa yang dia ajar kepada kita. Tapi apa yang Tuhan ajar kepada kita tu, sebenarnya itu semua manfaat untuk kita. Allah Ta'ala ni kalau kita tak ibadat pada dia, dia tetap sejak azali lagi dia sudah besar kebesaran dia. Tapi Allah nak manusia dapat manfaat. So cara kita nak berhubung dengan Allah, kita salat. Itu yang terbaik. Sebab tu salat zikir yang paling terbaik sekali. Jadi lepas tu kita baca, kita faham. Macam kita jumpa, bayangkan kita jumpa raja. Lepas tu raja tanya, kau minta apa? Kau cakap apa? Entah. Boleh tak? Sama juga kan? Bila kita cakap dengan Tuhan, apa kau cakap? Apa kau minta? Hafal. Ada. Itulah contoh yang paling dekat lah. Jelas. Tapi
Tapi apabila kita nak Allah cakaplah kat kita. Kalau kita nak Allah Ta'ala kata, kalau kita nak, ya Allah, kau cakaplah dengan saya, engkau nasihatlah saya, tegurlah saya, maka kita baca Quran. Baca Quran tu soalannya kita berhubung dengan Allah juga. Tapi bila kita baca Quran, Allah berkata-kata dengan kita, awak kena buat apa, jangan buat macam ni, ingat perkara macam ni. Itulah. Tapi kita takkan dapat berkomunikasi dua hala. Kita tak dapat nak bermonolog dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, melainkan dengan cara kita faham. Bayangkan kita bercakap dengan orang, kita tanya orang tu, kau faham tak aku cakap apa ni? Entah, aku pun tak faham. Kita marah. Bayangkan kalau Allah berkata-kata dengan kita, kan Quran tu adalah kalamullah, tapi kita nak usaha untuk fahamkan. Allah Ta'ala ni dia tidak rugi apa-apa, tapi kita yang rugi. Bayangkan. Okey, ada lagi soalan? Jadi yang dekat sini ayat 7 tu kan, tanda ciri jalan yang lurus dan tidak lurus tu, kiranya dalam Al-Quran tu seterusnya surah-surah lain tu menjelaskan. Ya, betul. Kan? Kita dah sebut tadi bahawa Al-Fatihah adalah umpama pintu gerbang nak masuk kepada pintu-pintu yang lain. Jadi nak masuk Al-Baqarah, nak masuk kepada surah Ali Imran dan sebagainya, laluilah suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah ni surah yang dia adalah ibu kepada Quran. So anak-anak dia, anak-anak kepada Fatihah tu adalah pada surah-surah yang lain. Tapi ibunya dekat. Sebab kenapa kita kata ibu, maksudnya surah lain ni 113 surah semuanya memperincikan apa yang telah diperkatakan oleh Al-Fatihah. Contoh, kalau kita nak dapat maklumat, kenapa dengan orang Yahudi ni Allah murka dia? Kenapa sampai dia dapat pangkat Al-Maghdub? Al-Baqarah kata, biar saya ceritakan. Betul, Al-Baqarah dia cerita tentang orang yang Yahudi. Lepas tu bukan ada orang tanya pula, macam mana orang Nasrani ni dia disebut sebagai orang yang sesat? Apa dia dah buat? Maka Ali Imran pula kata, baik, saya pula akan ceritakan siapa itu golongan Al-Zalim. Sebab surah Ali Imran dia cerita tentang golongan Nasrani. Dia buka pula surah lepas Ali Imran, surah An-Nisa. An-Nisa dia combine dua-dua. Dia gabung balik Al-Baqarah, dia gabung balik Ahlul Kitab. Begitulah seterusnya surah-surah yang lain. Jadi ibu bagi Al-Quran adalah Al-Fatihah. So anak-anaknya adalah surah-surah yang lain. Tapi kena betul-betul fahamlah Al-Fatihah tu apa. Okey, ada soalan lain? Ada pertanyaan tak? So kita tamat hari ini suratul Fatihah secara ringkas saja. Okey. Kalau tak ada, kita berhenti dengan kadar ni lah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu yang berikutnya. Betul kan? Okey. Surah yang dah. Okey. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.